Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa l'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Apa khabar anak pelajar tahun 3 Kafah Al-Fatih Education Center Kota SAS, Kuantan, Pahang? Diharapkan semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Jadi insya-Allah untuk subjek sirah pada hari ini kita akan pergi pelajaran yang pertama. Dia tulis kat situ pelajaran yang keempat. Sebenarnya pelajaran yang pertama kerana ada perubahan sukatan pelajaran daripada JAKIM. Jadi untuk tahun ni kamu akan pakai buku teks yang baru. Tapi belum dapat lagi, insya-Allah kalau dapat nanti kita akan edarkan. Jadi tajuk yang pertama kamu akan belajar pada hari ini adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unit 1 iaitu perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadinya apa hasil pembelajaran dia? Apa yang kamu boleh dapat nanti adalah murid dapat mempelajari perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Jadi nanti kamu akan tahu Nabi Muhammad ni kahwin dengan siapa, macam mana dia boleh berkahwin dengan isterinya. Nanti kamu akan tahu. Okay, jadi kamu tengok muka surat 35 tu. Okey. Muka surat 35 dia kata perkahwinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tajuk dia. Okay, kita tengok perenggan yang pertama muka surat 35 tu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, Khadijah mendapati bahawa keuntungan hartanya adalah hasil daripada keberkatan sikap amanah yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diperoleh sebelum ini. Okay, Maisarah telah memberitahu Khadijah tentang peribadi dan akhlak Nabi yang mulia. Okay, berhenti sampai situ dulu. Okay, dia kata apa kat sini? Okay, apabila Nabi Muhammad ni balik berniaga, kembali semula ke Mekah, Khadijah ni dia mendapati hasil jualan dia ni meningkat. Hartanya melimpah ruah, hartanya semakin bertambah. Kerana apa? Kerana dia yakin yang Nabi Muhammad ni pandai berniaga, yang Nabi Muhammad ni berniaga dengan sifat yang amanah. Okay. Jadinya Maisarah ni iaitu pembantu Khadijah juga, kawan Nabi yang pergi berniaga bersama dengan Nabi ni. Dia memberitahu Khadijah, dia cerita kepada Khadijah macam mana peribadi Nabi ni, macam mana akhlak Nabi ni, macam mana perangai Nabi ni. Iaitu perangai Nabi ni, akhlak Nabi ni sangatlah mulia. Okey, Maisarah dekat sini bukanlah seorang perempuan. Kalau kita dekat Malaysia, Maisarah ni perempuan. Siti Maisarah ke, Alia Maisarah ke, itu perempuan. Tetapi yang dalam peristiwa perkahwinan Nabi Muhammad ni, pembantu Khadijah yang mengikuti Nabi berniaga ni, yang bernama Maisarah ni adalah seorang lelaki. Jangan salah faham. Okey, jadi kita sambung. Okay, kita sambung sikit muka surat 35 tu. Jadi kata apa? Khadijah merasakan apa yang dicarinya selama okey. Kita pergi muka surat 36. Jadi kata apa tadi? Khadijah merasakan apa yang dicarinya selama ini. Okey, kita sambung muka surat 36. Sudah ditemui. Sebelum ini sudah ramai orang kenamaan Mekah telah berusaha melamarnya tetapi ditolak. Jadinya apabila Khadijah ni dia dapat tahu macam mana Nabi ni daripada Maisarah tu tadi. Nabi ni baik, berniaganya amanah, orangnya mulia, orangnya berniaga dengan amanah, bercakap dengan baik. Jadinya menarik minat Khadijah. Khadijah ni untuk makluman kamu, dia janda. Apabila dia janda, dia dah tidak ada suami lah. Jadi apabila dia tahu kisah Nabi ni daripada Maisarah, kisah Muhammad ni daripada Maisarah, jadinya menarik minat Khadijah, telah terbuka pintu hati Khadijah untuk bersuami semula. Untuk bersuamikan siapa? Nabi Muhammad. Okey. Dan Khadijah ni ramai pembesar-pembesar orang kaya yang melamarnya. Maksudnya yang melamar ni menyuarakan hasrat untuk berkahwin dengan Khadijah, tetapi Khadijah menolak. Tetapi apabila dia tahu tentang Nabi Muhammad ni, dia terbalik pula. Tadi orang lelaki menyuara nak mengorat Khadijah, menyuarakan hasrat nak berkahwin dengan Khadijah tolak. Tapi kali ni terbalik. Apabila dia tahu Nabi Muhammad ni baik, mulia, amanah, dia pula yang melamar yang Muhammad ni nak ajak berkahwin. Macam mana kisah dia? Kita sambung. Okay, masih lagi muka surat 36. Okey.
Khadijah telah menyampaikan hasratnya. Ni hak yang saya kata tadi. Khadijah telah menyampaikan hasratnya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui temannya Nafisah binti Munayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersetuju dengan cadangan tersebut serta memberitahu bapa-bapa saudaranya. Jadi apabila Khadijah ni dia menggunakan orang tengah ni, ialah Khadijah nak pergi cakap sendiri, malulah dia, seganlah dia, tak kata dia boleh nak pergi, Muhammad, saya suka kat awak lah, saya nak kahwin dengan awak lah, seganlah dia. Jadinya dia menghantar orang tengah yang bernama Nafisah binti Munanyah ni tadi. Dia hantar Nafisah binti Munanyah ni menyampaikan hasrat dia. Jadi Nafisah ni pergi kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, Khadijah ini berminat dengan kamu, berminat untuk menjadikan kamu sebagai seorang suami. Tetapi Nabi Muhammad ni terus terima. Dia tak ada fikir-fikir nak ke tak nak tolak ke tak nak. Dia terus terima, dia terus menerima Khadijah ini sebagai seorang isteri. Tapi sebelum tu dia beritahu lah dulu bapak-bapak saudara dia, saya nak kahwin, dia kata macam tu. Nak kahwin dengan siapa? Nak kahwin dengan Khadijah. Okey, jadinya kat sini, masih lagi muka surat 36, ada sambungan dia. Baginda menghantar 20 ekor unta sebagai mas kahwinnya. Ketika itu Khadijah berusia 40 tahun dan beliau adalah wanita yang terhormat dalam kalangan kaumnya. Dia juga adalah wanita pertama yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak berkahwin dengan wanita lain sehinggalah Khadijah meninggal dunia. Jadinya Nabi Muhammad ni dia bawa 20 ekor unta sebagai mas kahwinnya. Kalau orang sekarang 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, sampailah 10,000, 20,000. Orang sekarang kira begitu mas kahwin. Tetapi Nabi dulu dia bawa 20 ekor unta sebagai mas kahwinnya, ingin berkahwin dengan Khadijah. Dan pada masa itu umur Khadijah ni 40 tahun. Dan Khadijah ni adalah wanita yang terhormat dalam kalangan kaumnya. Jadi antara kaum Khadijah ni adalah seorang wanita yang terhormat. Kerana apa? Kerana dia adalah seorang usahawan yang berjaya. Jadi Khadijah ni juga adalah wanita pertama yang dikahwini oleh Rasulullah. Seperti mana kalau kamu ingat lagi sirah tahun 2, kamu pun tahu isteri-isteri Nabi ni banyak. Tetapi isteri Nabi yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Dan walaupun kamu tahu isteri-isteri Nabi itu banyak, tetapi Nabi kahwin dengan wanita-wanita lain, isteri-isteri ni yang lain itu selepas kematian Khadijah. Jadi sepanjang Nabi hidup dengan Khadijah ni, Nabi tak pernah kahwin lain. Nabi tak pernah kahwin yang kedua, ketiga, tak pernah. Hanya sampai Khadijah meninggal. Lepas Khadijah meninggal barulah dia ada berkahwin dengan orang lain. Kita tengok perenggan yang terakhir tu. Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah hidup bersama Rasulullah ni selama 25 tahun. Semua anak-anak Rasulullah SAW dilahirkan oleh Khadijah kecuali Ibrahim. Jadinya dekat sini Khadijah ni, untuk makluman kamu, adalah wanita pertama ataupun manusia pertama yang masuk Islam. Jadinya Nabi ni dia berjaya, dia ada dalam tajuk dakwah secara rahsia sebenarnya. Jadi dalam dakwah secara rahsia ni keluarga-keluarga terdekat saja yang memeluk Islam. Jadi salah seorangnya, yang pertama, wanita pertama, manusia pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, iaitu isteri Nabi sendiri. Jadi Nabi berjaya mengislamkan isterinya. Jadi isterinya adalah orang yang pertama beriman kepada Allah yang masuk agama Islam. Jadi tempoh perkahwinan Nabi dengan Khadijah ni adalah selama 25 tahun. Dan kamu pun tahu dalam sirah tahun 2 kamu dah hafal dah. Abdullah, Ibrahim, Roqiyah, Zainab, Fatimah, yang kamu hafal. Ummu Kalsum yang kamu hafal nama-nama anak Nabi tu, semuanya anak Nabi kecuali seorang saja, iaitu Ibrahim. Jadi Fatimah, Roqiyah, Zainab, Ummu Kalsum, Abdullah adalah anak kepada Nabi Muhammad kecuali Ibrahim sahaja. Jadi kita tengok muka surat 37. Jadi muka surat 37 tu, untuk muka surat 37 saya nak kamu jawab kuis sahaja. Yang nombor 2 tu tak perlu, yang perbincangan dalam kumpulan tu tak perlu. Tapi kamu tengok kuis nombor 1 yang ABC tu. Dia kata kat situ, berapakah usia Khadijah ketika berkahwin dengan Rasulullah? Jawapan dia ada dekat atas. Usia dia berapa? 40 tahun. Kamu salin soalan, kamu tulis jawapan kat bawah. Yang B tu dia kata apa? Apakah masa mas kahwin? Maafkan saya.
apakah mas kahwin yang dihantarkan oleh Rasulullah SAW, berapa ekor unta? Kamu ingat balik saya cerita tadi. Yang C pula, berapa lamakah Khadijah hidup bersama Rasulullah? Baru tadi saya sebut selama berapa puluh tahun, 20 berapa tahun Nabi hidup dengan Khadijah ni. Sampai Khadijah meninggal dunia, berapa lama tempoh perkahwinan itu? 20 berapa tahun. Jawapan ada dekat muka surat 35 dan juga 36. Kamu boleh cari jawapan. Kamu jawab A, B, C tu je. Okay, dekat sini kamu ada dua pilihan. Sama ada kamu nak jawab dulu dalam kertas lain, dapat buku latihan kamu tampal, ataupun kamu tunggu kami bagi buku latihan, pihak kafar bagi buku latihan, baru kamu buat. Tapi kalau kamu tak nak tangguh kerja, sebab bila kamu tangguh makin lama makin banyak. Subjek lain pun ada. Subjek akidah, ibadah, ada akhlak, semua menunggu kerja. Bahasa Arab, Jawi, asas lawak Al-Quran, semua ada kerja. Jadi kalau kamu tak nak buang masa, kamu tak nak orang kata tangguh kerja, kamu jawab dulu dalam kertas kajang ke, dalam kertas A4 ke, kamu simpan laptop, nanti dapat buku, tampal sahaja. Okey, jadi sebarang kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Jadi jika ada persoalan, kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp tu, ataupun PM je saya, insya-Allah saya akan tolong, saya akan jawab. Jadi akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.